Okay, hai Assalamualaikum fans Harian Melaya. Hari ini eksklusif bersama saya Mr. Ron Hawk. How are you Mr. Ron? Okay, I'm good. So Mr. Ron, kita teruslah ke cerita yang sebenar yang panas sekarang ni. Semalam ada aksiden mat rempit yang melibatkan 4 ke 5 orang maut sebabkan lumba haram. So apa your point of view? For me memang satu tragedi, okay, satu kerugian kepada rakyat dah semua, dan bagi yang terlibat, bagi saya cubalah menghindari daripada aktiviti-aktiviti sebeginilah. So sebenarnya lumba haram ini adakah jalan yang terbaik untuk pemuda-pemuda yang minatkan sukan pemotoran? Saya rasa kalau kita lihat gejala ni sudah berjalan atau sudah berada di Malaysia ni sudah agak lama. Dan masing-masing bercakap kita akan buat ini, tapi finally tak ada something yang konkret untuk mencari penyelesaian kepada budaya mat rempit ni. So bagi kami, apa yang kami rasa adalah pihak kerajaan patut melihat isu-isu ini dengan lebih serius dan mereka harus mencari jalan penyelesaian, dan bagi kami jalan penyelesaian adalah untuk memberi fasiliti supaya mereka ni yang berminat dalam sukan pemotoran, okey, walaupun kadang-kadang sukan pemotoran ni the word is abuse, misuse, okey, saya kategorikan mereka dalam kategori hobi. Ini merupakan hobi mereka. So jadi kalau ini merupakan hobi mereka, kita harus memberi mereka satu ruang, platform supaya mereka boleh buat apa yang mereka suka di tempat tu. So apa yang saya cuba cakap adalah sepatutnya setiap negeri harus ada satu lita. Lita yang saya cakap ni tidak perlu seperti lita Sepang, jauh lebih kecil. Kita ada lita-lita kecil seperti lita di Tangkak, di Johor, lita di Terengganu, dan ada beberapa lita lagi. Dan seharusnya kerajaan harus mengambil inisiatif untuk menyediakan lebih tapak lita ini supaya kita boleh mengurangkan gejala yang berlaku pada masa ini. Seperti yang saya cakap, ini merupakan satu budaya. Dan kalau kita cuba mengubah budaya kita, it will not happen in 1 year, it will not happen in maybe in 3 years, maybe even in 5 years. Tetapi dia mungkin akan mengambil satu jangka masa yang lebih panjang untuk trend budaya ini berubah. So satu daripadanya dengan ada fasiliti ni, dia merupakan satu education process juga kepada golongan remaja atau yang terlibat dalam aktiviti begitu. So it will take time, dan tetapi kami pasti ia akan mengurangkan kes-kes sebegini. So pada masa ini there is no proactive movement to stop it. Kita cuma bercakap, okey, kita akan berhenti, kita akan bertindak. Dah 20 lebih tahun kita bertindak, tapi finally nothing is happening. So baru-baru ni kita telah ada satu pusingan Kak Pri di Terengganu, dan pada masa itu pihak kerajaan negeri mengakui, sebab sebelum itu Terengganu pun mempunyai banyak kes sebegini, tetapi setelah mereka menyediakan lita pemotoran Terengganu, dengan lita itu mereka polis sendiri yang bercakap kes-kes aktiviti begini berkurang. Okay, kita tidak boleh janji dia akan habis. Okay, no law yang kita cakap tak boleh curi tapi orang tetap curi. Okay, so we cannot guarantee something, tapi we have to be proactive. And bila kita sediakan tapak tu, we have to find cara-cara untuk membawa mereka kepada tempat itu untuk menggunakan tempat tu. So sama juga kita pernah buat
banyak stadium futsal beberapa tahun dulu. Futsal continuous, okay. Walaupun stadium yang dibuat tu berjaya atau tidak, tapi futsal continuous. The interest, the hobby. Skateboarding, pada masa satu trend, banyak tempat buat tempat tapak skateboard. Tetapi itu merupakan lebih kepada hobi. Kalau kita melihat kepada sukan pemotoran ni, I divide it to betul-betul dalam 3 kategori lah. Hobi yang orang berminat dalam sukan ini, tetapi it's just a hobby. Okay. Lepas tu sukan. Sukan is yang lebih serius, yang nak maju ke hadapan. So mereka akan masuk dan dengan harapan mereka boleh pergi ke peringkat lebih tinggi, ke peringkat dunia, peringkat Asia, ke manalah. Dan ketiga tu industri. So for me, sukan pemotoran ni ada pillars kat tiga-tiga ni. Dia ada satu industri yang sangat besar, jenama kereta, motosikal, minyak, banyak sekali lah industri di dalam sukan pemotoran. Okey, kita ada sukan yang kita boleh, mana tahu antara budak-budak ni yang kita boleh hasilkan satu juara dunia. We cannot guarantee, tapi peluang tu ada. Dan ada satu industri untuk membawa mereka ke lebih jauh. Okay, so it's interlinked. Sukan ni akan berjaya kalau memang ramai orang berminat, whether professionally atau secara hobi. Tetapi we have to take the next step lah. Kalau kita tak sediakan facility, we will be 10 years from now discussing the same thing again. Okay, pada tahun ni juga Kementerian Sukan ada bagi satu penganugerahan tokoh pemotoran, tokoh sukan pemotoran kepada Hakim Stopa. So apa pandangan you sendiri atas penganugerahan itu? Saya tidak mengenali siapa dia tu, jadi saya tak boleh komen lah. Okay. Tetapi di dalam sukan pemotoran, saya rasa kalau you cakap nama seperti Syarul Yuzi, Wazi, Hasmah, Hafiz Syarin, mereka yang di dalam industri pasti mengenali mereka. Okay? Tetapi bagi yang kita tidak mengenali, kita tidak boleh komen. So adakah dengan kita kata Hakim Stopa tu ramai yang kata bukanlah orang yang betul, ada lagi yang lebih layak seperti Hafiz Syarin dan sebagainya, orang yang betul-betul dalam sukan pemotoran. So adakah dengan pemberian anugerah tokoh tu sendiri menyebabkan berleluasanya sukan lumba haram ni? Mungkin dia akan jadikan idol lah Hakim Stopa ni. Dia dah bagi idola tokoh kepada Hakim Stopa. Hakim Stopa itu adalah seorang mak rempit sebelum ni. So dia mungkin akan normalize that. Dia akan buat lagi lumba haram. Adakah itu sebabnya? Kita tak boleh komen on apa yang orang bagi gelaran apa. Kita kena tanya siapa yang bagi gelaran tu, apa dia punya sebab dia lah. But for us dalam sukan pemotoran ni, we recognize individu yang betul-betul berjaya, dan individu yang berjaya memang menerima sokongan daripada industri sukan pemotoran. Okay, so saya rasa itu yang sangat penting. Jadi kalau kita dalam sukan pemotoran pun tak mengenali siapa dia tu, so we cannot comment anything about him. Okay, alright. Lastly, Mr. Ron, kita nak tanya tentang harapan you untuk sukan pemotoran Malaysia ni. Boleh tak you ceritakan, ataupun mungkin ada cup break tengah berlangsung sekarang, ataupun nak seru penyokong-penyokong sukan pemotoran untuk datang ke Litas, support tim-tim dan sebagainya. Silakan. Saya rasa cabaran sukan pemotoran adalah dia merupakan bagi ramai satu sukan yang mereka tak boleh mendekati kerana dia merupakan satu sukan yang sangat mahal. Okay? Walaupun di peringkat paling rendah, kos untuk masuk sukan pemotoran jauh lebih mahal daripada mana-mana ada sukan yang lain.
Kalau kita nak main bola, kita perlu tempat dengan satu bola. Okey, tetapi untuk sukan pemotoran ni kita perlukan fasiliti, dan fasiliti kita tidak ada pada masa ni, dan itu merupakan cabaran paling besar bagi sukan pemotoran di Malaysia ni. Tetapi walaupun tanpa fasiliti yang cukup, Malaysia telah berjaya menghasilkan ramai pelumba berkualiti di peringkat dunia, peringkat Asia, dan saya rasa bagi kami di kejuaraan Petronas Malaysia Cup Prix, ideologi kami adalah untuk melahirkan Wira Malaysia masa hadapan, dan itu tidak akan berubah. So kita akan mencuba sebaik yang kita boleh untuk menghasilkan lebih banyak juara daripada Malaysia, dan kita juga tengah membuat beberapa program tambahan untuk mendapat lebih ramai lagi golongan muda ni yang untuk terbabit dalam sukan pemotoran. So kami cuma mengharapkan sokongan daripada peminat, kerana menghasilkan satu juara ni mengambil masa yang panjang, lama, tak sama macam artis atau boleh viral dalam TikTok dah berjaya. Finally you have to show your worth kat track tu, dan daripada masa kita jumpa seseorang pelumba tu sebelum dia menjadi juara, mungkin akan ambil 5, 6, 7, 8 tahun. So dia satu proses yang sangat lama dan mahal. Tetapi bagi yang dah berjaya, memang dah terbukti this is the best way lah. Alright, thank you Mr. Ron. Thank you for your time. Alright, bye-bye.